Alhamdulillah, misi kita kali ini bertujuan nak bawa sumbangan untuk bersih sejuk sebanyak 1.5 juta. Alhamdulillah telah kami laksanakan dan sekarang ini proses penghantaran barang-barang seperti kemah, tepung makanan, selimut dan sebagainya sedang dilakukan di Syria, dan sekarang ini memang pun cuaca Syria telah mula agak sejuk, mungkin dah sampai tahap dekat nak kosong belum lagi lah, tapi setakat 5-6 tu memang keadaan hari-hari lah memang agak sejuk, dan kami pun merasa jugalah betapa sejuknya tempat-tempat macam ni kan. Sebenarnya kami tak dibenarkan masuk, kita dah sampai ke sempadan hari Selasa. So hari Selasa pula sehari sebelum tu lebih kurang tu kerajaan Turki tutup sempadan pasal masalah di sempadan tengah ada pergolakan yang agak hebat, terutama di Aleppo, dan juga berlaku pengeboman dan sebagainya. Jadi kawasan pelarian sebenarnya tak ada bukan pelarian. Kami bila dekat dekat di Turki tu, kami locklah kawasan-kawasan pelarian di Rehanli sekitar tu, dan pergi rumah-rumah dia orang, tempat-tempat penempatan dia orang lah. Artinya kita buat tugas-tugas lain lah juga. Pasal antara tugas lain lagi dalam misi ni adalah untuk menyantuni kanak-kanak, atau budak-budak sekolah sebagainya, nak tengok sekolah sana macam mana. Lepas tu pula lagi kanak-kanak Syria yang sekolah di Turki ni, katanya dalam sekolah Syria sendiri, masalah perubatan untuk pelarian Syria, masalah penempatan. Pasal kebanyakan keluarga Syria yang ada di Turki ni, rupa-rupanya yang lelaki mereka ataupun anak lelaki ataupun suami mereka berada di Syria tengah berjuang. Tapi mereka sebenarnya duduk di Turki tu, katanya kata orangnya bawa diri lah. Jadi orang macam ni juga kami katanya kita perlu santuni. Katanya mereka tak ada ketua keluarga nak uruskan dia orang sebenarnya. Pasal banyakkan mereka masih lagi berjuang di dalam Syria. Tetapi hanya keluarga, anak dan isteri dan anak-anak kecil je yang tinggal. Hampir kesemuanya, kebanyakannya ada kisah-kisah tersendiri yang menyayat hati. Ada ayah dia syahid, diseksa, masuk penjara lebih 3 kali 4 kali, lumpuh. Saya berharap agar kita semua dapat bersama-sama prihatinkan tentang isu Syria ini, kerana mereka adalah saudara-saudara Islam kita, saudara seagama kita. Alhamdulillah, dalam perjalanan ni memang kita dapat banyak pengalaman lah, sebab isu ni agak isu terpinggir. Jadi diharapkan kita dapat buka mata lebih ramai masyarakat apabila kita experience sendirilah keadaan berlaku dekat sana. Memang surface nampak tenang, tapi sebenarnya kisah-kisah terlalu dahsyat lah kan. Contohnya bapa hilang kan, 2 minggu datang balik kan, punya kena tangkap. Lepas tu 3-4 kali macam tu, sampai sekali tu 3 bulan tak balik, kena tahan kan. Balik-balik pula kuku semua dah tak ada kan. So memang azab tu sangat dahsyat lah kat sana kan. Cuma orang tak tahu, dan bantuan yang kita dapat sampaikan daripada rakyat Malaysia ni amat bermakna bagi diorang lah. Sebab kita yang datang ni pun sejuk kan, apalagi orang yang duduk dalam kemah dan sebagainya. Jadi objektif misi tu bagi kami hampir mencapai 99% lah, cuma tak dapat masuk je. Jadi bantuan dapat sampaikan, kita dapat menyelami apa yang perasaan mereka, apa masalah mereka, dan dapat engage dengan NGO lain juga selain yang sedia ada. Jadi insyaAllah progres masa akan datang insyaAllah akan lebih okeylah, lebih baiklah. Walaupun kami tidak dapat masuk ke Syria, tapi alhamdulillah kami telah dapat ziarah ke rumah-rumah isteri-isteri syuhada, dan juga kami telah berjumpa dengan satu NGO wanita yang memang telah bergerak di dalam Syria sendiri. InsyaAllah kita di sini akan link, kita akan menghubungkan NGO di sana, NGO wanita di sana dan NGO di sini, dan kita akan bekerjasama lah. InsyaAllah misi kita akan teruskan kepada rakyat Malaysia, dan untuk masa akan datang ni kita akan fokus kepada 2-3 perkara. Satu, pendidikan kanak-kanak, kerana dah 3 tahun perang ni berlaku, dah ada budak-budak yang tak sekolah lagi. Jadi kena tengok dari segi aspek pendidikan, kehidupan kehidupan sekarang seharian, kerana seperti saya katakan tadi, suami mereka atau anak lelaki mereka yang besar-besar ni masih lagi berperang dalam Syria. Jadi mereka dalam Turki ni sistem cara hidup tak ada. Katanya kita mungkin nak kena fikirkan bisnes kecil-kecilan ke sebagainya untuk mereka mencari pendapatan, untuk mereka survive kan.
Itu yang kedua. Yang ketiganya pula kita kena tengok cerita musim sejuk ni lagi. Kerana kami dapati juga bantuan musim sejuk ni mungkin dalam bentuk dapur pemanas sebagainya diperlukan. Pasal memang cukup sejuk. Jadi yang misi tempoh yang baru-baru ni kita hanya bekalkan selimut dan sebagainya. Tapi mungkin dalam sikit masa lagi ni kami akan cuba tengok pula alat-alat pemanas untuk dalam kemah-kemah. Pasal kemah pun nipis kan, bukan batu. Jadi alat-alat pemanas dalam kemah-kemah ni. Dia pakai kayu tapi dia ada dapur kayu dia yang dia boleh guna dalam kemah dia lah untuk dia bertahan dalam cuaca sejuk ni. Ya, wanita Malaysia sepatutnya cuba memahami isu yang berlaku di Syria dalam perspektif yang sebenarnya, dan memang kita sepatutnya menggembelingkan tenaga membantu mereka. Ya, sebab mereka kebanyakannya adalah beragama Islam dan mereka adalah saudara-saudara kita. Ya, sebagaimana hadis menyebutkan kalau satu bahagian badan sakit, sebahagian pun akan turut merasa sakit. Jadi itu adalah tanggungjawab kita bersama. Jadi kita tidak boleh memandang sepilah isu Syria ini, sebab ini adalah isu umat Islam sebenarnya. Terima kasih kepada rakyat Syria yang telah menyumbangkan sebuah lukisan yang penuh makna untuk kesedaran rakyat Malaysia. Gambar ini merupakan kisah benar seorang bapa yang kehilangan anak hasil kekejaman daripada rejim Bashar al-Assad. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anak yang syahid ini sama seperti mana anak-anak kita juga. Mereka juga perlukan kehidupan yang aman, tenteram sebagaimana manusia biasa. Tetapi apa yang berlaku di Syria hari ini, inilah gambarannya. Gambaran keluarga-keluarga yang tersiksa, yang anaknya syahid, yang anaknya meninggal dunia hanya kerana kekejaman manusia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat kepada gambaran yang kedua ini, merupakan hasil kerja anak-anak para syuhada daripada tadika anak-anak syuhada, yang mana mereka menghasilkan gambar ini di hari-hari pertama mereka dikumpulkan di tadika tersebut. Jadi kalau tuan-tuan bayangkan gambaran apa yang mereka gambarkan di sini ialah mereka gambarkan ketika mana permulaan sebelum Syria diserang, mereka sihat seperti biasa, tetapi ketika ini mereka telah kurus kering di hasil kekejaman rejim Bashar al-Assad. Dan kalau tuan-tuan lihat di sini, mereka gambarkan juga gambar bila mana anak-anak ini ada sebahagiannya hidup dan sebahagiannya telah syahid. Dan tuan-tuan juga boleh perhatikan di sini gambaran bila mana sebuah perkampungan di Syria telah diserang dengan helikopter yang menyebabkan ramai kanak-kanak kecil, kanak-kanak, ibu bapa yang telah syahid. Sekali lagi, hasil kekejaman rejim Bashar al-Assad. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah mungkin antara yang perlu kita fahami dalam isu Syria, agar satu masa nanti Syria akan terbebas, Syria akan terbela dengan rakyat Malaysia yang prihatin. Sekian, terima kasih.